Okey, selamat sejahtera semua. Jadi teacher guna rakaman slide supaya semua orang boleh dengar, boleh baca ya. So hari ini kita pergi kepada subtopik mengaplikasikan prinsip sistem hidrolik lah dalam kehidupan seharian. So ada banyak aplikasi tapi dalam kita within our syllabus dalam buku teks dia ada 3 saja, which is jack hidrolik, brake dengan kerusi rawatan gigi lah. So, kita pergi one by one ya. Kita pergi kepada jack dahulu. Okey, untuk sebuah jack hidrolik, inilah ni contoh jack hidrolik ya. Macam contoh kalau kita mau buka tayar apabila tayar kamu pancit ke, bocor begitu kan. So, kita kena angkat beban kita which is kereta lah supaya memudahkan kita boleh menukar tayar. Itulah salah satu contoh sistem penggunaan sistem jack hidrolik ya. So, dalam sistem ini dia mesti ada satu ombor kecil. Itu dia punya basic thing, mesti ada ombor kecil. Lepas tu dia mesti ada ombor besar. Dia juga mesti ada takungan. Okey. Untuk kita berikan daya, kita akan menggunakan tuas lah. So tuas ini kadang-kadang dalam exam ini tuas ya. Kadang-kadang dalam exam dia beri, kadang-kadang beri pula dia label, kalau tidak pun tidak apa ya. So kedudukan takungan ini mungkin berbeza pada soalan, mengikut soalan. As long as dia ada 3 kompartmen. Bahagian ombor kecil sebelah kiri and then dia ada takungan cecair and then ombor besar. Okey, kemudian untuk sistem ini juga dia ada 3 jenis injap lah. Injap A ataupun injap pertama pada ombor kecil, injap kedua pada ombor besar dan injap yang ketiga dikenali sebagai injap pelepas lah. Okey, injap untuk ombor kecil dia terletak selepas ombor. Maksudnya ombor kecil di sini and then dia berada selepas itulah. Kalau injap pada yang terletak di kawasan ombor besar, dia adalah sebelum macam ni kedudukannya ya. Sebelum aliran bendalir masuklah. Okey, so kita situasi pertama macam ni ya. Kita mau angkat, contoh kita punya tayar rosak, kita mau keluarkan tayar tu, kita perlu angkat, kita jack ke atas kereta kan. Itu situasi yang pertama. Kita mau tambahkan ketinggian ombor besar untuk mengangkat beban itu ya. Jadi apa yang berlaku? Okay, first kita tolak tuas ke bawah. So kadang-kadang dalam exam macam cikgu cakap tadi, tuas itu tidak dilabel. Asalkan kamu nampak macam ada pemegang handle, itulah tuas ya. So bila tuas ditolak ke bawah, apa yang berlaku? Kita punya ombor kecil ni akan tertarik ke atas dan menyedut cecair daripada takungan cecair. Bila dia ditarik ke atas, injap A ni terbuka. So dia akan masuk ke dalam. Now, kalau sudah masuk ke dalam cecair ini, sebab kita perlukan cecair bendalir ni ya untuk pindahkan tekanan ke bahagian ombor besar. Kalau sudah cukup bahagian silinder kedua-duanya, maka bila kita tolak dia ke atas, okey, tadi kita tolak ke bawah. Sekarang tuas ni kita tolak ke atas, kita sudah memberi tekanan kepada ombor kecil. Kita sudah memberi tekanan pada ombor kecil. Apa yang berlaku bila sahaja ombor kecil tertolak ke bawah, dia akan menghasilkan tekanan dan pada masa yang sama injap A tertutup. Sebab ada tekanan kan, tekanan tu menutup injap. So bila injap A tertutup, kita sudah menyediakan satu ruang sistem tertutup pada bahagian ombor kecil dan ombor besar. Remember, untuk prinsip Pascal kita apply, kita mesti ada ruang tertutup. So let's say kita buka di sini, okay, kita telah membuka sistem sebab ada riang udara di sini. So that's why lah A ni perlu tertutup. So, tekanan tadi dia akan bergerak melalui bendalir dan disebarkan ataupun sehingga ke ombor besar. So, untuk tekanan tu masuk kan, memanglah injap B akan terbuka. So, dia akan pindahkan tekanan daripada ombor kecil ke ombor besar, kawasan ombor besar ya. So, sekarang tekanan di sini sudah ada, maka tekanan tadi semakin kamu tolak ke bawah, ke atas, tolak ke bawah, ke atas, kita akan hasilkan satu tekanan yang cukup kuat untuk meningkatkan ombor besar naik ke atas.
So your beban will be up lah. Kita akan naikkan beban also. Okay, what happened to injap pelepas? Injap pelepas pun tertutup. Sebab kalau kita buka again, nanti air daripada kawasan turus ini akan masuk ke injap pelepas dan dia akan masuk ke takungan cecair. Kita tidak mahu sebab ini ada liang udara. Kita tidak mahu ada sebarang lubang. Alright? So, that is situasi A. Situasi B adalah bila kita sudah konon-konon kan bila kita sudah set up kereta kita berada di atas, kita mau kekalkan dia sementara kita keluarkan tayar dan yang rosak dan menggantikan tayar yang baru. So in this case kita mau mengekalkan ketinggian ataupun kedudukan ombor besar. Kamu mau kekalkan ketinggian dia, bagi dia macam begitu beberapa ketika. Sebab kita mau tukar tayar baru kan. So kita katakan beban kita berada pada satu titik. Okey, tetap pada satu ketika. So apa yang berlaku? Tuas ni kita akan tolak ke atas. Tolak tuas ke atas menyebabkan, okey, di sini menyebabkan apa yang berlaku? Kita akan memberikan sedikit tekanan sahaja. So, bila sedikit tekanan sahaja berlaku, okey, injap A masih terbuka. Injap A terbuka sebab kita tidak memberikan tolak ke atas ke bawah, tolak ke atas ke bawah. Tidak, kita hanya tolak sekali saja ke atas, like that one. Okey, jadi injap A terbuka dekat bahagian ombor kecil ni, okey, kita sudah mewujudkan satu sistem yang tidak tertutup. Sebab air mungkin boleh keluar masuk ke takungan cecair. Jadi dia sudah ada liang udara di sini. Kan? Jadi sistem tidak tertutup, maka tekanan tidak terhasil. Tekanan pada bahagian dihasilkan pada bahagian ombor kecil tidak dapat disebarkan ke bahagian ombor besar. Sebab itulah kita punya main objektif. Kalau kamu nampak sini, injap B ni pun dia tutup supaya tekanan yang tadi dihasilkan pada mulanya masih berlegar-legar berada di kawasan ini. Tekanan yang dihasilkan di ombor kecil ni dia tidak akan dipindahkan ke beban. Alright? Sebab tekanan itu sudah berada pada sistem terbuka ni. Ada sistem terbuka ya. So, injap pelepas masih tertutup sebab kita mau maintain the pressure here. Tekanan tu di sini saja supaya kita mau kekalkan kedudukan ombor besar. So, bila dia kekal, maka beban tidak akan jatuh ke bawah atau tidak akan naik ke atas. Okey. Seterusnya, situasi C. Situasi C, kita mau sudah selesaikan, kita ganti tayar tadi. Kita mau turunkan balik kereta kita semula. Kita mau jack ke bawah lah. Kita mau lepaskan jack. Kereta akan ke bawah. So, kita katakan ia seperti situasi C, menurunkan ombor besar kembali ke kedudukan asalnya. So, meaning to say, ombor besar ini dia akan turun ke bawah seperti keadaan asal. Sebab beban itu mahu berada di bawah sudah. Macam kereta kita kan sudah get ready. So, apa yang berlaku? Dekat bahagian injap pelepas ni, kita tidak akan berikan apa-apa tekanan. Then, macam tadi juga, injap A masih terbuka. So, dekat injap A masih terbuka ni, maka tiada tekanan yang dapat dialirkan. Sebab ada sistem terbuka di sini ya. Alright. So, apa yang berlaku dekat injap B? Injap B masih tertutup. Tetapi air itu kan, sebab dia ni kamu imagine lah, ditolak ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Maka air yang berada di kawasan ombor besar tadi akan keluar masuk dalam injap pelepas. Dia keluar. Dia tidak boleh ke injap B. Injap B tertutup. So, dia akan keluar, masuk ke injap pelepas dan masuk ke dalam takungan cecair. Sampailah keseluruhan tekanan habis. So, by the time bila tekanan habis, maka dia automatically tertutup baliklah. Then the system goes on macam tadi. Alright? So, sekarang kita tengok dulu. Okay, sekarang kita lihat contoh lain lah, gambar raja lain. Slightly different daripada gambar raja dalam buku teks ya. Kalau kamu lihat di sini, kedudukan takungan cecair masih samalah berada di tengah-tengah. Tapi kedudukan silinder yang ada ombor ni, ombor besar dan ombor kecil, dia like macam 90 degrees.
Tapi masih lagi jack lah, jack hidrolik ya. So now kita tengok untuk ketiga-tiga gambar raja ni dia akan mewakili 3 situasi tadi. Yang pertama ombo naik ke atas yang kita mau naikkan kereta kan. Situasi kedua, kita sudah naikkan kereta, kita mau maintain kedudukan kereta sementara kita tukar tayar tadi. Itu situasi kedua, maintain ombo. Yang situasi ketiga sudah settle, kita sudah settle ganti tayar, kita mau kereta kita balik kepada ground lah, okey, kedudukan asal. Itu situasi ketiga, ombo akan menurun. Okey, jadi ketiga-tiga gambar ni sebenarnya mewakili tiga situasi pada ombo. Okey, jadi yang pertama, first kamu kena tengok dahulu okey bahagian handle ataupun tuasnya. Kalau tiada apa-apa, maksudnya dia tidak menunjukkan tolakan ataupun tolakan ke atas ataupun tolakan ke bawah, maka itu adalah situasi 3. Situasi 3 tu tiada langsung daya dikenakan. Alright? So, itu kita senang. Kalau situasi 3, maksudnya ombo bergerak ke bawah untuk mencapai kedudukan asal. Okay, sekarang kita tengok gambar raja kedua di sini. Ombo tadi sekarang, okey ombo pula. Tuas tadi akan ditolak ke bawah. Ini kita kata tolak ke atas ya. Tolak ke bawah dan menyebabkan kita punya ombo kecil diberikan sedikit tekanan. Dia akan turun ke bawah, press down. Okay, so bila tekan ke bawah menghasilkan tekanan. Tekanan pada ombo kecil ni menyebabkan injap A tertutup. Sebab remember kita mau wujudkan satu sistem tertutup yang mana cecair bendalir tu hanya boleh mengalir daripada ombo kecil ke kawasan ombo besar sahaja. Dia tidak boleh masuk takungan cecair. Okey, so bila injap A tertutup, air akan mengalir masuk ke injap B. Dekat injap B, okey, dia terbuka sebab tekanan akan masuk ke bahagian silinder ombo besar. Alright, so kalau kita tutup, dia tidak bolehlah masuk kepada ombo besar kan. So, dia perlu buka. Okay, so now dekat bahagian ombo besar sudah ada tekanan yang sama dengan ombo kecil tadi. So this tekanan dia akan angkat beban kita ke atas. Alright. At the same time, kita punya release valve ataupun injap pelepas akan tertutup. Sebab remember dalam situasi ini kita tidak mahu aliran cecair masuk ke takungan cecair tadi. Alright. So situasi ketiga tadi, gambar raja ketiga ni pula menggambarkan situasi yang mana satu? Situasi yang kedua. Kita mau maintain kedudukan lah. Macam mana cikgu tahu? Okay, kadang-kadang kita tengok load lah, beban kita boleh nampak. Tapi selalu cikgu tengok handle. Bila handle ditarik ke atas sikit, okay, kita akan menyebabkan ombo kecil itu tekanannya sudah tiada. Dia akan lama-kelamaan akan makin menaik. So at the time, kita punya valve akan terbuka. So bila valve terbuka, cecair tadi boleh masuk ke takungan cecair. So sudah tidak wujud sistem tertutup. Maka in this time, kita tidak akan mengalirkan apa-apa tekanan. Maksudnya B ini dia tidak akan tertolak lah. Maksudnya your valve B akan tertutup. So tekanan yang terhasil tadi di bahagian yang pertama dia akan kekal here. Kekal saja untuk maintain kedudukan. So your ombo tidak akan bergerak ke atas, tidak akan bergerak ke bawah. At the same time kita akan tahu release valve pun ataupun injap pelepas pun tertutup. Because we don't want tekanan yang ada di sini dia akan keluar lah, release back here. Sebab kalau dia keluar maka ombo akan terturun ke bawah. Sebab tiada tekanan yang untuk menampung beban ya. Okay, that is about hidrolik ya. Okay, sekarang kita lihat contoh soalan dalam buku kerja kamu ya. So ada tiga keadaan dekat PQR. Okay, kita pergi dekat P dahulu ya. So apa yang berlaku dekat P ni? Kamu tengok dekat P ni. So bila P ditolak ke bawah, kita tolak ke bawah menyebabkan ombo kecil tadi tertarik ke atas. Macam sharing kan, kalau kamu mau ambil ubat kamu tarik ke atas kan. So bila tertarik ke atas menyebabkan cecair tadi akan disedut. Jadi ini jawapannya ke atas, cecair kita akan disedut. So next, apa yang berlaku pada injap X? Okay, so injap X tadi ni cecair akan disedut, maksudnya injap X tadi ni akan terbuka. Dia akan terbuka membenarkan air masuk daripada
takungan cecair kepada silinder dekat kawasan ombak kecil. Okay, kemudian pada ketika ini, injap Y masih tertutup. Okay. Next pada Q. Q kita letak contoh color orange ya. Pada Q, apa yang berlaku sekarang? Bila kita tolak tuas ke bawah, tolak tuas ke bawah pula. Tolak tuas ke atas. Okey, kamu tolak tuas ke atas menyebabkan ombor kecil akan tertolak ke bawah. Okey, piston ataupun ombor ni akan tertolak ke bawah dan menghasilkan tekanan. Tekanan ni kita mau alirkan ke bahagian silinder ombor besar. So at this time, apa yang berlaku? Kita tengok ya, ombor kecil ditekan ke bawah atau ditarik ke atas. Jadi jawapannya ombor kecil kita akan ditekan ke bawah. Okay? So kalau ditekan ke bawah, kita buat macam ni lah, tekan ke bawah. So apa yang berlaku pada injap X? At this time, kita sudah ada tekanan. Tekanan tu kita mau dia kekal dalam bendalir di antara ombor kecil dengan ombor besar sahaja. So injap X akan tertutup. Okey, kita mau hasilkan sistem tertutup. So, injap X akan tertutup. Apa yang berlaku pada injap Y? Kita mau pindahkan, okey, sebarkan tekanan pada ombor kecil ni, silinder ombor kecil masuk ke di sini. Masuk ke tekanan bendalirnya berpindah ke ombor besar, silinder ombor besar. So, apa yang berlaku? Injap Y akan terbuka. Jadi, jawapannya adalah terbukalah, sorry. Itu situasi Q. Sekarang kita tengok situasi R. Apa yang berlaku pada R tadi? Sekarang dekat R ni, teacher ubah pergi warna biru ya. R ni sudah ada tekanan yang dipindahkan daripada ombor kecil ke ombor besar lah. So dekat sini sudah ada tekanan. So apabila beban hendak diturunkan, okay, sekarang tadi kita mau naikkan beban. Sekarang dia minta situasi di mana apabila beban hendak diturunkan. Apa yang perlu dibuat? Injap pelepas. Mana injap pelepas kita? Injap pelepas ni kan bila kita mau turunkan, kita perlu tutup here. Tutup Y tapi kita akan buka injap pelepas. Jadi bila beban kamu turun ke bawah, beban ni dia akan tolak ombor menyebabkan air itu akan masuk ke dalam injap pelepas. Dia tidak boleh melalui injap Y. Sebab kalau dia pergi injap Y, okey, nanti tiada tiada kitaran pada air ya, cycle. Okey, so bila dia sudah masuk injap pelepas tadi akan terpaksa dibukalah. So bila injap pelepas dibuka, apa yang berlaku? Cecair tadi akan mengalir balik ke mana? Dia akan pergi ke takungan cecair. Kalau misalnya kita buka Y kan, cecair kamu tadi akan masuk, dia akan pergi ke ombor kecil. So itu tidak patutlah, dia tidak akan di satu cycle. Ini dia akan di cycle. So dia akan bertakung balik di sini. Okey, nanti kamu ulang lagi benda yang sama, air daripada takungan cecair keluar balik lagi dan dia adalah satu cycle yang berterusan. Boleh faham bahkan? Satu